Assalamualaikum warahmatullahi. Berjumpa lagi dalam channel Santai Sejarah SPM. Kita sambung 9.2. Selepas kita belajar 9.1 berkaitan dengan sejarah dan latar belakang, kali ini kita nak belajar ialah asas. Asas ni senang cerita sebab matlamat tujuan. Okey. Asas penggubalan dasar luar. Tengok tajuk ini. Asas penggubalan dasar luar. Baik. Kalau kita tengok anak-anak, di sini. Kalau soalan tanya apa panduan? Panduan mengubal dasar. Di mana anak-anak? Apa panduan dia? Panduan. Dia mesti ada panduan. Panduan kita nak mengubal dasar ni. Dalam kita nak membina, bukan kita, kerajaan dia berpandukan sini. Berpandukan. Cikgu letak warna hijau ni bagi jelas. Perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Suasana semasa. Mungkin hari ini kita baik-baik dengan negara itu, tetapi oleh kerana ada berlaku perkara tertentu pada hari ini, dia boleh berubah 360 darjah. Nampak tu jadi kalau soalan tanya panduan, inilah jawapan pelajar. Senang saja. Maksudnya dasar kita ni, dasar boleh berubah. Jangan kata statik Baik. Kita tengok matlamat dia. Apa tujuan dasar ini? Okey. Nampak kita dot satu-satu. Dasar luar penting. Apa tujuan? Dasar luar ini adalah mempengaruhi tindakan kita. Nampak tu? Cikgu baru beritahu. Tindakan dalam kita menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Apa maksud dia? Maksudnya dasar ini dia boleh berubah mengikut suasana. Sekali lagi cikgu tulis. Boleh berubah. Dan kita nampak nombor ini okey lah Kita ada dasar hubungan baik. Kita memang baik je Kita sentiasa buat baik-baik dengan negara luar, perubahan zaman Tunku Abdul Rahman, dasar berkecuali zaman Tun Razak, dasar pandang ke timur zaman Tun Dr. Mahathir. Jadi bila kita ada hubungan baik ni, kesannya inilah dia memacukan ekonomi kita. Ekonomi semakin baik, politik semakin stabil, pertahanan semakin kukuh. Ini pelajar kena tulis ni. Dia apa kesan dia? Maksud ekonomi semakin kalau kita nak tulis ini, ekonomi semakin baik, politik semakin stabil, pertahanan semakin kukuh. Jadi kita nampak di situ. Jadi tengok nombor 3 tahun 1956. Ini belum merdeka ni. Kerajaan telah menubuhkan Kementerian Luar Negeri. Ini dia, kita ada Kementerian Luar kan. Ini maksudnya yang kita menghantar diplomat-diplomat. Ini dulu. Nama hari ini adalah Kementerian Hal Ehwal Luar. Kita nampak ni. Nama kementerian tu diubah. Okey, dan sebagainya lah. Apa fungsi dia? Okey, pelajar nampak daripada dot 3 ni terus terbang pergi ke dot bawah. Ini adalah fungsi. Dia berfungsi, berperanan untuk apa? Mengubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia di peringkat antarabangsa. Baik, ini boleh jadi satu soalan. Cikgu letak ini mungkin boleh jadi soalan aneka pilihan sebab dia ada 2 jawapan. Sini pun boleh jadi soalan aneka pilihan. Okey, itu ialah matlamat
Nampak sikit saja kita belajar konsep matlamat apa? Supaya kita dasar luar ni penting untuk kita melihat perkembangan serantau, perkembangan dunia antarabangsa, wilayah ni dekat dengan kita lah Okey, ni rasionalisasi ni maksudnya logik, hubungan luar dalam mempertahankan negara. Rasional kan? Ingat, ini pelajar tolong bayangkan sewaktu kita menghadapi, kita dah belajar ni, ancaman PKM. Kita menghadapi konfrontasi. Bagaimana kita ada hubungan luar? Bagaimana negara-negara Commonwealth bantu kita? Mengapa? Nampak? Mengapa hubungan ini perlu dikukuhkan? Apa tujuan? Ini pelajar linkkan dengan apa? Bila kita katakan soalan mengapa, ekonomi, dia mesti link dengan ekonomi, politik dan sosial. Okey. Nampak di situ? Last bawah. Ini soalan objektif. Kemungkinan soalan objektif di soal sini. Soalan objektif. Cuba tak sini soalan objektif. Kalau kita lupa SA. Wisma Putra. Ini kita punya kementerian luar. Macam Putrajaya lah juga Wisma Putra ni mengambil nama, sempena nama apa? Nama daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Putra. Okey, yang ini semua pelajar boleh tengok matlamat semuanya huruf M. Kita nak mempertahankan kemerdekaan. Maksudnya kalau kita hubungan baik dengan negara luar, kita akan mempertahankan kedaulatan, kepentingan nasional. Memajukan kepentingan Malaysia ni mungkin dari segi ekonomi. Ini dari segi politik. Ini dari segi politik. Memupuk hubungan baik. Politik lah. Ataupun kadang-kadang boleh pergi sosial lah. Cuba padam sekejap lah Mungkin ini boleh pergi hubungan baik ni dari segi sosial. Cabaran politik ekonomi sekali lah. Jadi semuanya huruf M. Paling mudah sekali pelajar nak ingat, nombor satu ni lah. Ini yang paling mudah lah. Kalau paling mudah. Kalau apa matlamat? Supaya negara kita dapat mempertahankan kedaulatan. Okey. Senangnya satu muka surat dah selesai. Okey, next. Faktor. Kita nak gubal dasar luar ni mesti ada faktor. Faktor penggubalan dasar luar. Dia ada ada 4 perkara yang perlu kita tengok. Sejarah, nasional, kepimpinan, persekitaran. Okey, cuba tengok. Soalan ni cikgu akan bagi nanti. Dari segi sejarah kita ni, hubungan kita sejarah dengan negara luar. Dari segi ikatan sejarah ini fakta lah Berdasarkan ikatan sejarah. Katakan ini fakta. Ini ialah fakta. Ikatan sejarah macam mana? Kalau kita tahu ikatan sejarah itu, dia kata ikatan sejarah huraiannya ialah tadi patutnya cikgu letak sini merah. Kita tak merah lah, senang. Fakta. Lepas itu kita letak sini hijau. Ikatan sejarah budaya dengan negara serantau dan antarabangsa. Seperti itu dah bagi contoh Singapura, Indonesia dan Brunei. Sebab kita ni mempunyai hubungan serumpun. Ini cantik kan jawapan ni. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Ini hubungan serantau. Ini hubungan serumpun serantau pula. Ini kita panggil serumpun. Lepas tu kita ada hubungan dengan negara OIC. Ini beza pula. Kalau kita tengok sini hubungan dengan negara Arab Saudi,
Turki. Ini sebab apa? Ini ialah faktor agama. Ini ialah ikatan keagamaan. Sebab kita ni antara negara yang awal menyertai OIC kan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita menyertai pertubuhan Commonwealth. Commonwealth ni apa? Negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Negara yang pernah. Kena bagi tahu juga, kamu lupa. Dijajah oleh British. Okay, good. Satu. Banyak markah tu. 1, 2, 3. Kalau kita tengok segi markah 4. Ini adalah contoh. Ini adalah huraian. Ini adalah huraian. Okay. Ini soalan ni, bahagian ni boleh jadi 8 markah ni. Keperluan nasional. Nampak? Nasional ni maksudnya keperluan negara lah. Kita buat ni untuk apa? Pastikan tentu tak lari daripada nak menjaga kedaulatan yang menguntungkan negara. Ini fakta. Tak ada lain. Ini fakta ni keperluan nasional. Maksudnya kita nak menjaga kepentingan negara. Ini fakta. Ini huraian. Jadi kita buat tu, kita tengok dulu, pastikan negara kita, rakyat kita terjaga dari segi kebajikan dan sebagainya. Tu ada lagi huraian. Kalau kita tengok sini, kalau kita tengok kedudukan strategik diambil perkiraan utama. Menjaga kebajikan rakyat Malaysia, bukan Malaysia aja, dalam negara ataupun di luar negara. Maksud kalau kita di luar negara ada masalah, ini kita rujuk sini. Okey. Banyak fakta, banyak huraian. Tak ada contoh di sini. Fakta, huraian. Ini ada huraian. Okey. Kepimpinan pula kalau kita tengok. Dari segi kepimpinan yang ketiga. Dari segi kepimpinan ni kalau kita tengok, kita ni memang hebatlah. Contohnya OIC, Tunku Abdul Rahman menjadi SU yang pertama. Masuk kita nampak sini apa? Kita tengok kebijaksanaan dan kebolehan seorang pemimpin turut menjadi asas penting. Ini kalau kita tengoklah sumbangan pemimpin negara kita lah kepada negara luar. Ini cikgu suka kalau kepimpinan ni, kalau pelajar nanti lepas ni kita belajar pelajar boleh gabungkan dengan OIC dan Tunku Abdul Rahman. Satu. Ataupun pelajar boleh gabungkan juga tentang kepimpinan Tun Dr. Mahathir dalam PBB. Mengkritik Israel, dasar apartheid dan sebagainya. Banyak sini. Okey. Selanjutnya yang terakhir, persekitaran luar. Jadi kita tengok persekitaran kita ni. Ini fakta. Sentiasa berubah-ubah. Kita kena faham. Ini point dia. Huraian dia. Jadi menyebabkan bila dia berubah, dasar kita pun kena sesuai dengan perubahan. Dia tak statik macam tadi. Contohnya dia bagi sini. Contohnya dalam era Perang Dingin. Kita dah belajar tingkatan 4 kan. Perang tanpa menggunakan senjata. Dalam Perang Dingin ni kita bagus, negara kita tak memihak mana-mana. Dasar luar pro barat. Nampak situ. Dasar luar pro barat. Pro barat ni maksud kita sokong barat lah. Malaysia berada dasar pro barat kepada tidak berpihak. Di zaman Tunku pro barat kepada tidak berpihak. Nampak? Ini yang kita katakan pelajar bermaksud berubah mengikut keadaan. Ini zaman Tunku Abdul Rahman. Ini zaman satu lagi ialah zaman Tun Abdul Razak. Dua-dua tar. Pelajar kena bezakan lah cikgu. Kalau Tun Razak tu cikgu letak warna merah. Baru pelajar dapat beza kan. Tun Abdul Razak. Okay, good. Jadi kita nampak di sini Perang Dingin ni apa? Dah cerita balik yang melibatkan negara-negara barat yang tidak menggunakan senjata. Dan apa yang kita dapat, kita belajar hari ni pelajar,
bermaksud dasar luar kita ni kita mengambil kira semua, dan negara kita ni di sini. Dasar ini kita tengok di sini ni, baca ni. Kita berbaik-baik dengan semua negara dan kesannya menyebabkan negara kita ni dihormati. Inilah kesan dia. Inference lah. Okey, itu saja pelajar untuk hari ini. Untuk kali ini dah 2 video cikgu dah buat untuk bab ini. Harap dapat membantu anak-anak dalam menguasai bab 9. Okey, kita jumpa lagi pada 6 SP lagi bab 9. Terima kasih.